Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah basirun ibad. Ayat ni dia pendek. Ayat ni dia pendek. Tapi dia kata apa? Sesungguhnya Allah itu basirun, melihat bil ibad, keadaan hamba-hamba dia. Kita, saya dengan tuan-tuan, kita dah tengok plan yang kita plan. Betul? Besok nak buat macam ni, besok nak pergi sana, nak pergi sini. Tapi kita terlupa bahawa Allah juga ada perancangan untuk kita. Allah juga ada perancangan untuk kita. Contoh, kita nak balik kampung, pukul 9 pagi dah duduk dalam kereta dah. Duduk tunggu bini ya tuan-tuan. Bini masuk-masuk, baru nak tarik seat belt, nak terberak pula. Abang bosan macam nak ciri ni. Laki dia mula ciri pula dah. Ada sikit ni, orang laki ni tak kat banyak. Dia sikit ni, ciri pula dah. Satu kataan ni. Kalau orang perempuan, contoh, dan biasalah orang, bukan ibu-ibu kat sini ni, saya tetap belah kepung. Kalau nak balik kampung belah perempuan hari Jumaat, hari Rabu dah siap beg. Setuju tak setuju? Kalau nak balik belah-belah lelaki, hari Jumaat beg pun tak jumpa lagi. Contohlah, contoh. Bukan ibu-ibu sini ni belah kepung atas-atas. Allah salli ala Muhammad. Lepas bini dah berak apa semua, masuk dalam kereta, lelaki pun duk geram, tunggu 15 minit. Setelah tu kata pula kat anak-anak, mak ni berak apa tak habis-habis lagi ni. Duk tunggu lama dah ni, sambil duk misai satu macam duk naik ni. Masuk tu jam. Tengok kecoh depan kereta 10 minit tadi ada satu kontainer terbalik, 4 biji kereta ranak. Dia pun kata, ya Allah, kalaulah tadi bini aku tak berak tadi, boleh jadi aku antara kereta yang kena ranak tadi. Lepas pada tu tuan-tuan nak balik kampung kan, duduk dalam kereta, dia kata-kata bini, nak berak ke tak? Kalau berak, pergi berak dulu kita. Kalau jadi apa-apa, selamat kita ni. Dia tak nampak kadang-kadang Allah lambatkan sesuatu sikit, Allah lewatkan sikit, sebab Allah tahu ada benda yang tak kena untuk kita, tak baik untuk kita waktu tu. Allah tahu. Allah tahu. Betul. Kau kata ustaz duk minta Tuhan tak bagi semua. Ya. Kita minta 10, Allah bagi 2 ke 3. Tapi kena ingat, banyak benda lagi yang kita tak minta tapi Allah bagi. Dalam surah ni berapa orang doa malam-malam, ya Allah besok hidupkan aku. Berapa orang doa macam tu? Ya Allah besok hidupkan aku. Berapa orang doa macam tu? Kau ada yakin lah esok hidup? Dia tahu dah besok hidup, tak doa pun hidup besok. Tapi berapa orang yang yakin? Doa, ya Allah besok bagilah aku hidup. Berapa orang? Kita tak minta pun nak hidup untuk besok hari, betul tak betul? Tapi Allah hidupkan kita besok hari. Basirun, Allah tengok keadaan kita. Cuma Allah nak tengok macam mana kita handle keadaan tu. Apakah kita berserah pada Allah kata dia, ataupun kita merungut pada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tengok. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi lirizqikum kama yarzuqu tayrat takhzu khimasan wa tarhu bitana." Kalaulah kamu benar-benar bertawakal pada Allah, berserah pada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya dia akan memberikan kepada kamu rezeki sebagaimana dia berikan rezeki kepada burung yang terbang pada waktu pagi. Kata Nabi, burung tadi keluar dalam keadaan dia pun lapar, dia keluar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kita keluar pagi, orang tak faham. Subuh kita sembahyang subuh tuan-tuan, itulah awal-awal resume kita nak hantar kat Tuhan. Sebelum hari tu nak pergi mesyuarat, sebelum nak masuk tender, sebelum nak pergi office, sebelum nak pergi sekolah, apa urusan paling awal? Urusan appointment dengan Tuhan pagi tadi. Nanti kita akan jumpa dalam bab ni juga, mendahulukan urusan akhirat. Dia akan cerita bab ni. Ni bab 20, nanti kita akan jumpa. Mengutamakan urusan akhirat, mereka itu mendahulukan wirid selepas subuh sebelum melakukan apa-apa pekerjaan. Ni kita akan jumpa nanti. Sampai hak tu Nabi ajak. Tak boleh. Kita pergi kerja dalam keadaan tak semayang.
Pergi sekolah dalam keadaan tak semayang. Tapi nak anak cerdik, tapi semayang dengan Tuhan tak. Nak anak cerdik, tapi hantar pergi sekolah nak bagi cerdik, padahal bagi cerdik tu Allah. Faham tak faham? Nak bagi cerdik tu Allah. Pergi hantar yakin dengan cikgu lebih pada Allah ni. Patutnya selesai semayang dulu dengan anak-anak ni, bagi selesai semayang. Hal yang salah pada Allah. Tuan-tuan, semalam kot saya mesej Abang Syed, tuan-tuan. Tadi pun baru saya telefon, pukul 7 saya telefon Abang Syed. Dekat tol apa? Gombak. Minta maaf tuan-tuan, hari ni tak ada pakai jubah. Pakai t-shirt kan tuan-tuan. Tak tahu lah kot tuan-tuan kata ni apa punya ustaz ni tak pakai jubah. Orang Melayu dia tak boleh. Kalau ustaz atau imam tak pakai jubah, tak pakai kepiah, mai kuliah kepiah tak pakai. Dia ni ustaz apa ni kepiah tak pakai. Pasal dia ingat pakai kepiah ni semua ustaz. Faham? Bini bersalin di hospital Selayang pukul 12 tengah hari. Dia ni tak tahu nak azankan nak hormat, lupa pasal terkejut dapat anak, lupa. Nampak ada seorang Pak Haji pakai kepiah. Ustaz, panggil Pak Haji tu ustaz. Pasal apa dia panggil Pak Haji tu ustaz? Pasal Pak Haji tu pakai kepiah. Haji, ustaz kah? Dia pun nak tengok satu macam. Saya kah ustaz? Haji ustaz kan? Lebih kurang saya pun kuliah tak pernah tinggal. Ni Haji nak minta tolong Haji, saya ni baru dapat anak pertama ni, bini baru bersalin pukul 12 tadi, boleh tolong azan tak? Pak Haji ni pun jawab, hai, mana boleh pukul 12, nak azan tunggu Zuhur. Pak Haji ni pun ha? Pasal apa? Pasal dia nampak kau tu pakai kepiah. Tuan-tuan, pukul 7 6.59 tadi dalam hujan tu saya call abang Syed, bang nak tanya abang, dekat surau ada kain tak? Selok pasang ni ada kain tak? Tak apa ustaz, abang bawa kain. Okey, macam bercinta. Okey abang, kain tinggal dekat punya kalut saya pun tersilap. Abang, kain abang tinggal dekat kawah ada jual kain, pada kawan tu jual kepiah. Tuan-tuan, pukul 7 saya duduk ada di Tok Gombak, jalan jam ni, jam dekat 50 km jam daripada Temeloh. Saya main daripada Temeloh tuan-tuan. Semalam saya hantar gambar kat Abang Syed, saya masuk kampung orang asli di Muazzam Shah. Nak masuk kampung orang asli tuan-tuan, jalan tanah merah berbatu, hujan 3 hari. Tuan-tuan agak tanah tu macam mana? Tanah merah. Tuan-tuan boleh pergi tengok motor saya lagi. Lepas isyak tuan-tuan pergi tengok, tanah merah ada lagi ni. Masuk perkampungan orang asli. Saya kata kat mereka ni tak apa, kita masuk, kita bagi mereka, kita ajak, kita bagi apa agama apa semua. Nak Islamkan mereka ni kerja Allah. Tuan-tuan, pagi kuliah subuh, lepas kuliah subuh pergi masuk. Nak masuk kampung orang asli tuan-tuan 20 km. 20 km motor macam ni tuan-tuan, tak berat mana, 245 kilo. Tuan-tuan tak boleh duduk. Pasal tanah, bila tanah merah, dia lembek, dia mendap. Kalau tuan-tuan duduk, tuan-tuan tak stable. Tuan-tuan kena berdiri. Kalau motor-motor besar ni tuan-tuan kena faham lah. Kan tuan-tuan nak naik surau ni kan ada bukit kan. Kan ada bukit naik tu. Untuk ni ilmu sikit lah. Untuk motor besar, kalau nak naik bukit tu, berdiri lebih afdal daripada duduk. Hai tuan-tuan, saya walaupun ustaz masuk kelas lah. Sijil ada, tuan-tuan jangan main-main. Kalau jumpa jalan batu kita bila duduk atas motor, kita langgar batu, kita jadi lincing, kita jatuh. Patutnya kita berdiri, kita boleh stablekan motor tu. Tuan-tuan, kami masuk motor kat 20 biji, 3 biji kereta tuan-tuan. Motor ni tuan, minta maaf sebut lah tuan-tuan, harga semua 70,000 atas. 70,000, 90,000, 110,000. Jatuh bang. Abang bayang motor 100,000, pum, jatuh. Nak angkat pula, siapa nak angkat? Nak masuk tu tuan-tuan, sejam 20 minit. Dalam sejam 20 minit, saya kira lebih kurang sejam 10 minit berdiri. Tak boleh duduk. Duduk kan motor jadi gelong. Duduk motor jadi gelong. Pasal tanah tu lembut. Dah masuk-masuk ni orang asli pun sambut dengan selawat ni. Dapat ni. Mana tahu. Pasal tak buang lagi kot. Nah, tuan-tuan ni Allah tunjuk. Tak buang lagi. Dapat semalam ni. Tunjuk bila dapat dah. Ingat buang lah. Ni dapat semalam ni. Depa bubuh ni sambil selawat sallallahu ala Muhammad. Tengok aku tengok hang. Saya pun pakai yang ni, kepiah pun buka semalam ni. Buat tuan-tuan, ceramah dekat orang asli, ceramah ke orang asli, bukan semua Islam. Tok batin sendiri tak Islam.
Tok Batin pula kata apa? Kalau boleh lepas ni selalulah datang, dia kata, bawa agama Islam untuk kami. Kami bukan jangan kata kami bukan Islam, kami belum Islam. Oh, dia pula ceramah kita ni. Tanya Abang Syed, saya mesti tak apa bang, besok saya main kuliah, insya-Allah saya sampai. Tuan-tuan, tadi pagi bertolak apa semua tuan-tuan, ni balik rumah budak lagi ni. Tak ada apa, jubah dah memang habis. Semalam dah kena selut lah apa semua tuan-tuan ni tuan-tuan. Ada selai baju ni tuan-tuan. Saya pun Abang Syed bagi kain. Alhamdulillah malam ni pakai kain tuan-tuan. Rumah pun tak balik lagi ni. Bukan kerja kita. Kita boleh masuk kampung orang asli, kita boleh jumpa, tuan-tuan boleh buat kelas untuk mu'allah, tuan-tuan boleh buat kenduri. Contoh, tuan-tuan buat kenduri di masjid, di surau Taman Samudra, panggil kawan-kawan Cina, India main makan. Mereka lama-lama mereka jadi lembut hati, mereka masuk Islam. Lepas tu Nabi bagi benda yang mudah. Ni kita jumpa Cina, Amai. Qala Allah Ta'ala, lari kawan tu. Lari kawan tu. Kawan dulu dengan dia, ajak dia tentang agama. Apa saja semayang? Kita semayang pasal mau jumpa Tuhan. Kita hidup, Tuhan jaga kita. Kita makan. Kita cakap dengan dia pelan-pelan. Dia kena pergi baca hadis. Jangan. Dia Cina. Kawan dengan dia. Tunjuk akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan baca surah Nabi. Apakah orang masuk Islam dengan cakap Nabi ataupun tindakan Nabi? Rasulullah peluk seorang orang kafir musyrik yang kulitnya hitam, busuk. Nabi peluknya daripada arah belakang dan dia kata apa? Sesungguhnya tidak ada orang yang akan peluk aku melainkan dialah Muhammad, itu utusan Tuhan. Pusing-pusing betul Nabi, wahai Rasulullah, Islamkan aku. Nabi tak ceramah kat dia pun, tapi perbuatan tadi menyebabkan dia jatuh hati dengan Islam. Amoy janganlah. Kalau nak peluk Amoy bagi saya dulu. Kan? Ustaz pun nak juga. Tuan-tuan. Kan? Amoy jangan kan. Cerita tadi Nabi tak peluk Amoy. Nabi peluk orang kafir musyrik yang hitam dalam hadis kita. Busuk pula tu. Kita mampu tak mau. Marah pula ni, busuk-busuk ni duk main surau apa? Marah pula kawan tu. Faham tak? Nampak satu hamba Allah, satu macamnya duk main kerja kontrak apa semua. Tuan-tuan tengok saya pakai kain hak baru dapat ni dengan t-shirt. Kalau tetapi tengok kasut saya, lebih daripada orang kerja kontrak lagi. Kasut bot tu merah semua. Motor tu tapi tengok tu merah lagi, duk ada lagi. Faham? Selok saya ni daripada lutut ke bawah merah selut. Kalau saya main kuliah tadi, kalau orang tak kenal, mana punya dia ni kelapa sawit, punya orang cok buah ke apa ni. Kan? Contoh. Tuan-tuan, patutnya kita tanyalah dia. Kalau kata tengok dia main lagu macam tu, kerana apa? Kerana dia akan tertarik dengan agama cantik, Islam cantik. Kalau ada benda tak kenal, bukan Islam tak kenal, kita yang tak